Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ammar Adwa bin Abdul Fattah daripada kelas DPHU 1C dan bersama rakan-rakan saya yang lain. Kami akan membentangkan tajuk berkaitan sejarah dan kelebihan Tanah Suci Madinah. Madinah adalah salah satu kota suci dalam Islam. Pada asalnya, nama Madinah adalah Yathrib. Selepas peristiwa hijrah, ianya diubah kepada Madinatul Munawwarah ataupun Madinah An-Nabi. Madinah juga bermaksud bandar ataupun kota. Madinah juga terletak di Arab Saudi. Madinah adalah tempat kedua umat Islam selepas Mekah. Kota ini ada sejarah. Ia merupakan tempat penghijrahan Nabi Muhammad SAW dan perkembangan awal masyarakat Islam. Madinah ini juga adalah rumah kepada Masjid Nabawi serta masjid terbesar di dunia dan tempat pengebumian Nabi Muhammad SAW. Sejarah Tanah Suci Madinah. Suci Madinah ataupun Yathrib ini adalah salah satu kota suci bagi umat Islam. Ianya berasal daripada seorang lelaki yang berketurunan Nabi Nuh alaihissalam. Permulaan nama kota suci Madinah yang pertama ialah Yathrib yang berasal daripada nama seseorang lelaki dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, Al-Amalik. Mereka lah yang pertama kali mendirikan kota Yathrib, kabilah Abil. Mereka berasal dari anak cucu Amalik bin Laus bin Syam bin Nuh alaihissalam yang dulunya berada di daerah Babilonia. Kemudian mereka menyebar ke berbagai penjuru di Jazirah Arab dan sebahagian mereka menetap di Yathrib. Penduduk Yathrib yang kedua adalah Yahudi. Kabilah Yahudi pertama yang sampai ke Yathrib adalah Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Yahban, kemudian diikuti oleh kabilah-kabilah yang lain. Kabilah yang ketiga adalah Aus dan Khazraj. Keberadaan dua kabilah ini di kota Yathrib sangat mempengaruhi sejarah kota ini. Kedatangan dua kabilah ini sampai ke Madinah pada abad ketiga Masihi. Sejarah awal kota ialah orang Yahudi sudah lama menghuni kota berkenaan. Bilangan mereka kemudiannya bertambah selepas orang Yahudi diusir dari Palestin atas arahan Maharaja Hadrian pada tahun 135 Masihi. Kabilah Arab seperti Aus dan Khazraj turut menghuni Madinah yang ketika itu dipanggil Yathrib, tetapi ia didominasi oleh orang Yahudi. Situasi pertelagahan yang tidak berkesudahan, sekumpulan penduduk Yathrib pergi ke Mekah untuk mencari Rasulullah SAW. Baginda diminta untuk menjadi orang tengah agar menghentikan pertumpahan darah yang telah berlanjutan sejak sekian lama. Perjanjian Aqabah pertama dimeterai Rasulullah SAW. Kemudiannya mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu untuk ke Madinah sebagai guru dan pendakwah. Dengan permusuhan kedua-dua belah pihak, rada kedudukan Islam semakin kukuh di Yathrib. 70 orang mujahirin berhijrah ke sana. Tempoh selama beberapa bulan, peristiwa hijrah Rasulullah SAW mengubah lanskap agama dan politik Yathrib. Kelebihan Tanah Suci Madinah. Semua yang bergelar Muslim itu pasti akan mengimpikan peluang untuk bertandang kedua tanah haram yang telah disucikan Tuhan semesta alam kepada umat ini. Tempat yang memberi ketenangan dan kedamaian kepada sesiapa yang datang ke tanah haram Madinah ini. Setiap pilihan Tuhan itu penuh hikmah dan keberkahan. Begitulah pemilihan dua tanah haram di bumi Arab Saudi ini sehingga diangkat sebagai tempat suci bagi seluruh umat Islam sejagat. Antara kelebihan-kelebihan Madinah, yang pertama Tanah Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga keberkatan yang berganda berbanding Makkah, dan yang keempat kelebihan meninggal di Makkah. Kota Madinah, iaitu pertama Tanah Haram. Madinah juga diisytiharkan Nabi Muhammad SAW sebagai tanah haram yang disucikan dan dikurniakan pelbagai kelebihan di dalamnya. Sabda baginda, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan berdoa untuknya, dan aku mengharamkan Madinah seperti mana Ibrahim mengharamkan Mekah.
dan aku berdoa untuk keberkatan lebih dan bagus seperti mana Nabi Ibrahim AS berdoa untuk Mekah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua adalah Masjid Nabawi yang berada di bumi Madinah, merupakan salah satu daripada 3 masjid yang dianjurkan kepada kita untuk berkunjung serta melaksanakan ibadah di sana. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak sepatutnya bersusah payah keluar bermusafir untuk ziarah mana masjid kecuali untuk pergi ke 3 masjid yang berikut. Masjidil Haram di Madinah dan Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Dan yang terakhir adalah Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, keberkatan yang berganda berbanding Makkah. Sabda Nabi SAW, Ya Allah, kurniakanlah keberkatan di Madinah 2 kali ganda berbanding yang engkau kurniakan di Mekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, kelebihan meninggal di Madinah. Sabda Nabi SAW, Sesiapa saja yang mampu untuk mati di Madinah, hendaklah dilakukannya. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada mereka yang mati di Madinah. Riwayat Tirmizi. Begitulah antara kelebihan-kelebihan yang utama 2 tanah suci yang diberkati Tuhan sehingga ke akhir zaman. Moga Allah SWT memberi peluang dan ruang kepada kita untuk berkunjung ke bumi rahmah dan berkah ini, menyucikan hati daripada dosa dan noda, mententeramkan jiwa serta menyuburkan cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya. Hadis daripada Rasulullah SAW, aku telah bermimpi bahawa sesungguhnya aku berhijrah dari kota Mekah menuju ke suatu tempat yang ada pohon kurma padanya, lalu aku mengira tempat itu adalah Al-Yaman'ah atau Hajj. Akan tetapi ia sebenarnya adalah Yathrib. Akhir sekali, sebagai umat Islam, kita perlulah mengambil tahu tentang sejarah dan kelebihan yang ada di tanah haram serta mengetahui perjuangan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau dalam mempertahankan agama Islam. Kita juga perlu menjadikan mereka sebagai contoh kepada diri sendiri dan sebagai umat Islam. Walaupun kita tidak mampu untuk menjejaki ke tanah haram tersebut, tapi jadikan ia sebagai panduan hidup. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.